Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey. Apa khabar? Apa khabar Jin? Thank you Jin. Thank you Simu and Sifu. Bagi saya peluang lah untuk jadi host pada pagi ini. So, Assalamualaikum. Good morning. Alhamdulillah. Hai Alex. Hai Sifu. Selin. Ramai dah ada dekat sini. Richard. So, hopefully dalam masa 1 jam kita boleh sama-sama dekat sini. Untuk sharing untuk share dan share yang penting share energy, betul tak? Sebab ada yang orang dah lemau-lemau ni pagi ni. So insya-Allah mudah-mudahan pagi ni Allah bagi kekuatan untuk kita semua. Semoga kita dapat mulakan minggu ini dengan penuh productivity. So saya first time so nervous juga, tapi hopefully you all boleh just bear with me. Kalau ada apa-apa yang you all nak penambahbaikan, just bagi tahu je. Hi, morning Simu. Okay, hi Yus, morning. Okay, so pagi ni saya akan cuba ambil masa lebih kurang sejam sebab after 1 hour saya kena keluar. So saya dah tengok Afika first kali angkat tangan tadi so saya ada 2-3 orang yang saya akan dah letak dalam list ni. Dan at the end of the session nanti mungkin saya ambil dalam 15 minutes untuk saya share sikit. Ada tips tips kesihatan, tips for brain and everything. Boleh ke? Ke you all nak share je 1 jam? Boleh tak saya bagi tips sekejap dalam 15 minit Okay. Boleh. Okay. Hai Kak Lela. Okay. So, untuk hari ni sebenarnya saya nak mulakan dengan sikit saja. Saya sebenarnya walaupun saya just silent, saya dengar Tempanyaki setiap minggu tapi saya suka sangat sesi ni sebab for your information bila Simo and Sifu kita buat sesi sharing, sesi kesyukuran saya suka sebab dari segi neuroscience dekat otak kita ni, bila kita adakan kesyukuran macam kita buat gini kan, you all every week, every like 2 days a week kan kita buat kesyukuran ni. Bila kita lahirkan rasa syukur dalam diri kita, perasan tak dalam otak kita ni Allah Ta'ala dia buat otak kita dia akan terus riliskan ada 2 chemicals. Perasan tak? Ada 2 dia panggil neurotransmitter. For those of you kalau ada dekat sini doktor-doktor betulkan saya lah ni subjek anatomi fisiologi yang dah lama-lama dulu. Kita revise balik pagi ni. Boleh kita revision sikit pagi ni. So bila kita lahirkan rasa kesyukuran, sama ada kita lahirkan dekat dalam dari segi emosi ataupun bila kita lahirkan dari segi verbal, kita sebut verbal lagi power So automatically brain kita akan keluarkan 2 neurotransmitter, chemicals Dan neurotransmitter ini yang 2 yang crucial ni, nama dia dopamin dengan serotonin. Bukan saja-saja So sesi ni thank you very much untuk Sifu and Simu. Sebab dia trigger otak kita pagi-pagi ni untuk keluarkan 2 important neurotransmitter untuk kesinambungan hidup kita. So, 2 neurotransmitter ni dia memang penting untuk kita seek for pleasure, untuk kita cari kebahagiaan, untuk kita dapat effect of antidepressant. Sebab serotonin ni, dia antidepressant dia very strong. Bila kita syukur, dia tak akan ada ruang untuk kita rasa sedih. Betul tak? Dia tak akan duduk sekali. So, that's why bagus sangat Dan dopamine and serotonin dia juga, dia akan bagi kita energy dari segi blood vessel kita, jantung kita dan sebagainya. So, mudah-mudahan dalam masa 1 jam ni kita share our feelings, our success story dan mudah-mudahan kita dapat benefit sama-sama. Okay. So, okay, thank you. Hi Wina, semua ada ramai ni. Masya Allah. Okay. So, saya mulakan. Saya nampak Afikah mula-mula angkat tangan kan? Suka panggil nama Afikah ni sebab nama anak saya pun Afikah. Okey, silakan Afikah Muhaimin nak share. Okey? Silakan Afikah. Hai. Hai doktor. Hai, Assalamualaikum. Orang Kelantan kita tak? Afikah orang Kelantan. Okey, silakan. Jumpa kat LFP. Silakan. InsyaAllah, sila. Kat training kan.
Doktor. Hai semua, Assalamualaikum. Kita ni, okay, so nak pergi jumpa prospek. So, sangat-sangat excited lah ini. So, Fika nak share 3 kesyukuran Fika pada hari ni. So, ni minggu baru, okay. So, Alhamdulillah diberi kesihatan yang baik. Dan juga Fika rasa sangat-sangat positif lah. Sebabnya Fika pun buat program Clean9 kan. So, itu minggu lepas Fika ada bagi tahu. Fika ada buat program Clean9. So sangat-sangat berjalan lancar. So hari ni hari ke-8 lah. So esok last day lah untuk Fika. Okay. So kata memang sangat-sangat best siapa yang buat Clean9. Sebab Clean9 ni bukan untuk kurus saja, tapi dia boleh buangkan toksin dalam badan dan juga toxic people. Sebelum ni Fika ni jenis yang tak ada confident diri. Fika ni macam terlalu fikir banyak kan. Tapi lepas pada buat Clean9 ni kita rasa berenergi, bertenaga. Itulah bagusnya kita buat Clean9 lah. Faham tak? Maksudnya kita sihat, kita punya semangat pun lain. Sebabnya otak yang pertama otak yang pertama adalah kepala lah ke. Otak yang kedua adalah perut. So kalau kita makan benda yang tak bagus, so kita punya semangat pun tak berapa nak energi lah. Boleh. Okay. Tapi kalau kita makan benda yang tak ada sayur, tak ada minyak, tak ada gula, tak ada benda-benda yang boleh kata membahayakan kita punya usus. So orang kata lebih dapat banyaklah nutrisi zat-zat tu, lagi cepatlah kita punya progress tu. Betul tak? Macam kita doktor kan? Betul. Sebab Fika pun memang I Khamis ni memang nak buat ni kan, IUI. So memang orang kata rezeki Fika buat program Clean9 ni. Orang kata jumpa doktor boleh turun berat badan. Sebelum ni 70 duduk statik macam tu je. Nak turun memang susah lah doktor. Tapi disebabkan buat Clean9, Alhamdulillah berjalan lancar. Fika ni doktor dah 8 hari tak makan nasi. Hanya makan Forever Light macam tu je. Makan aloe vera, makan fiber. Memang sangat-sangat kenyang lah. Berapa kilo dah Fika turun? Berapa kilo dah? Boleh lah. Itu 3 poin lebih lah. Dekat dengan 4 kilo. 4 kilo, Alhamdulillah. Fika buat IUI dekat mana? USM. Alhamdulillah. Anda doktor mana tu? Geng-geng saya tu kot. Doktor mana? Pakar? Dr. Rahimah. Oh, doktor baru tu. Fika driving ke ni? Ya Allah, parking dulu. Bahaya tu. Itulah driving, doktor. Driving. Tapi semangat sampai ke partner Fika pun takut. Takut Fika tepuh okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu yang kedua doktor, Fika nak bagi tahu esok last 12 hari bulan ke. So sambung pula buat F15 doktor. Maksudnya 13 hari bulan tu hari Rabu pula Fika buat F15 untuk day 1 sampailah 27 hari bulan. So 15 hari lagi Fika buat lagi. Sambung pula F15. So memang sangat excited lah sebab kita buat dengan tim kan. Kita buat dengan kumpulan Kota Baru. Pagi-pagi pergi exercise kat Taman Tengku Anis. So Fika sarankan yang ada dalam ni kan 166 orang ni yang duduk Kota Baru tu tak tahu nak buat apa. Marilah join Fika buat Clean9 sama-sama. So kita kan tim BOI 9333. So kita nak sihat. Fika, saya nak advice sikit Fika, boleh tak? Boleh? Fika buat dengan untuk IUI kan, buat Clean9, buat F1. Saya tak bimbang sangat sebab memang Fika under monitoring doktor pakar dekat USM dah untuk IUI. Betul. Maknanya dia buat blood test apa semualah kan, dia check dah. Okay, very good. Kalau under pemantauan gitu okay, tapi untuk semua yang ada dekat sini, walaupun you all buat Clean9, buat any program F1 ke apa semua pun, pastikan check darah juga. Macam Fika tak apa sebab dia memang under follow up doktor dah. Jadi doktor pakar yang memang monitor untuk IUI dia tu memang check. So kita yang lain yang memang buat semata-mata kita buat ke, make sure kita bukan saja turun berat badan tapi kita sehat juga dekat dalaman. Betul tak? Okey Fika. Okey dah siap. Okey, ada lagi gambar. Itu saja doktor. Cuma Fika nak bagi tahu ni Fika punya ni. Hai. Doktor ni, doktor. Hai, Assalamualaikum. Ke mana tu? Duduk mana tu? Kesyukuran. Gapo masuk kau ini?
Mak syukur. Ma boleh Ma, share. Ma suka ke apa gini? Suka ke? Ha. Ma first time ke, tak apa ke. Tapi kas bagi dia sharing sekejap. Doktor ke? Sekejap, 3 je. Apa Ma syukur hari ni? Syukur ke apa syukur hari ni? Sihat ke? Mak sihat. Alhamdulillah. Sihat. Lagi? Mak, hari ni berniaga apa tu? Okey. Pecah ada telur dah ke Ma? Ma nego pecah telur dah ke tu? Nego pecah telur lah kau doktor tanya. Gori Nak dah ada ke? lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan murah rezeki tu insya-Allah. Amin. Thank you doktor. Amin. Itu saja. Okay, thank you Fika sharing. Okay, bye. Okay, Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan IUI untuk Fika berjaya dan mudah-mudahan Allah bagi zuriat yang sihat, yang normal dan yang insya-Allah membesar jadi anak soleh-solehah. Okey, untuk yang angkat tangan yang nombor 2 ni saya ikut turn lah. Saya tengok tadi Ann. Ann angkat tangan nombor 2. Silakan Ann. Tak dengar Ann. Tak on mic. Okey. Sekejap. Oh, tak perasan lah saya. Ada. Dah. Dah. Okey, Assalamualaikum doktor dah semua ahli forever. Okey, pagi-pagi. Okey, hari ni Kak Ann nak share sikit tau. Sebenarnya ada banyak, tapi hari ni Kak Ann nak share 3 kesyukuran doktor. Sebenarnya Ann nak cakap doktor doktor ni lawa lah pagi ni. Allah amin. Alhamdulillah. Okey. Ikan warna kuning, tudung kuning. Okey, hari ni Kak Ann nak share. Okey, first dulu masa Kak Ann join Forever, Kak Ann ada masalah macam-macam tau. Ada slip disc, pakai kursi roda, pakai pampers, semualah. So Kak Ann nak share hari ni, dia banyak penyakit tapi salah satu penyakit Kak Ann yang sembuh resedung. Contoh, Kak Ann dulu pakai yang ni. Okey doktor, Kak Ann pakai ni lah untuk kita punya salur darah hidung kita ni kan. Kita sembuh. So biasa Kak Ann tidur guna pakai tisu untuk ada air dekat dalam hidung ni. So kalau saya tidur, saya terpaksa tidur bukan guna hidung, guna mulut. So saya sampai doktor ambil sampel dalam hidung untuk kita berjaya resedung lah. So bila amalkan dalam masa forever 4 bulan, perasan masa 4 bulan, alhamdulillah dah tak ada resedung, tak ada apa dah. Alhamdulillah. Kesyukuran yang pertama lah. So nombor 2, masa hari tu dengan Kak Ayus, dengan tim Kak Ann, dengan tim Jackie lah. Ann bawa Jackie. So dengan tim Kak Ayus semua sekali, kita orang ada macam satu event lah. So bila event tu kita dapat macam-macam kita punya untuk semangat kita, cara untuk bisnes. Okay? So disebabkan itu juga Ann dapat macam seorang Pak Cik Ann lah dia bila dia join sebab dia macam-macam bisnes dah, dia ejen insurans. So bila tengok marketing plan kita ni, dia rasa macam wow, macam tu. So dia terus cakap dengan Jackie nak join. Besok tu kita jumpa macam mana kita punya marketing plan. Dia dah macam semangat jugalah. So sebelum ni pun memang anak-anak dia bisnes juga tapi tak ada macam ni. Berbeza dengan bisnes lain forever kita ni. Ya, Alhamdulillah. Dia tengok kesembuhan Ann. Dia tengok Ann sembuh apa semua. So, jadi walking testimony bagus. Alhamdulillah. Betul. Okay, terima kasih doktor dan semua BOI 9363. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ann. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan hidung tu terus okey maknanya tak ada polip, tak ada apa. Kalau dah settle tu insya-Allah okey dah. Okay, thank you semua. Ann cuba type dalam chat box sebab Azam tanya apa nama produk tu Ann. Cuba type dalam box tu. Okay. Hai Cha. Cak Lita. I tiru Cak Lita. Cantik macam Cak Lita kan? Okay. So, siapa lagi yang nak share ni? Nombor 3 tadi yang angkat tangan nombor 3 Syahadah. Syahadah ada Syahadah? Syahadah Azizan. Okay, silakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Pagi semua orang. BOI 933 insyaAllah pertama sekali Syed nak ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah hari ni sihat, rasa semangat kan. Dan kesyukuran yang kedua sekarang lepas Datuk BOI lancarkan reborn kan. Sorry bising sikit. Reborn, Allah izin. Tim kan sekarang semua orang sangat excited waktu pagi kan. Selama ni kan bila kata kita buat ucapan pagi tu kita seorang je. Tapi sekarang ni sampai kena stop pula.
Ya. kena off dulu pula sending message tu kan. Jadi macam sangat syukur bila dah duduk dalam era reborn ni. Kemudian yang ketiga, sebenarnya semalam saya tengok TikTok Dr. Adibah. Saya tengok pagi ni Dr. Adibah host. So excited. Terus angkat tangan. Dan nak ucap juga terima kasih dekat Dr. Adibah. Sekurang-kurangnya selama ni kan kita tak ada idea tau nak share apa dekat dalam grup, terutama grup user. Bila Allah izinkan ada Dr. Adibah, so ada banyak sangat idea yang kita boleh share. So nak ucap terima kasih lah dekat doktor. Banyak sangat ilmu doktor yang kami gunalah. Walaupun kita bukan satu team kan, hanya sideline saja. Tapi Alhamdulillah dengan ada grup yang unite ni kan, menyebabkan kita boleh menggunakan semua kelebihan orang yang ada. Jadi itu saja dari saya doktor. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Syahda. Okey, segannya saya belajar banyak TikTok, buat video semua saya belajar dengan Miza. So, tengok video-video Miza kan, tiru sebab saya bukan zero, IT ni saya minus. So, kalau you all yang memang dah pandai-pandai ni, just buat saja. Dan saya halalkan you all nak guna video saya, nak tunjuk untuk prospek, nak ajar something, boleh, tak ada masalah asalkan kita guna untuk kebaikan saham akhirat kita, insyaAllah. Okay, next person saya tengok Kok Sun angkat tangan. Silakan. Wah, our handsome man. Silakan Kok Sun. Okey, selamat pagi Dr. Atipa dan semua dekat sini. Okey, so hari ini saya rasa apa? Saya rasa sangat-sangat bertenaga, sangat power dan saya rasa saya sangat kuat. Nah, kenapa saya rasa macam tu? Nah, sebab apa? Sebab adakah nak tanyakan anda semua dekat depan Yaki sini, pernahkah anda ada sesuatu yang muncul dalam otak you, sesuatu benda yang you nak buat, ingin nak buat, tapi you rasa hari ini you nak buat tapi sampai besok pun belum buat lagi. Lepas tu besok you rasa hari ini I nak buat juga, lepas tu dah sampai lusa lagi pun tak buat lagi. So sampai setiap hari ini benda ulang alik. Okay, masih apa? Masih dalam otak you. Masih dalam hati you. Dalam hati you rasa nak buat saja. Tapi belum lagi. Okay, you ingat hari ini akan buat pun you tak ada. You siapa rasa ada macam ni you boleh tak itu saya. Okay. Okay. So ada kan. Okay. So dekat-dekat ni dalam otak I pun ada benda yang macam ni lah. Apa yang ada dalam otak I iaitu apa? I nak pergi exercise. Sudah lama I dalam otak I hari-hari I ingat hari ini I akan exercise. Saya sudah janji dengan hari ini besok pagi saya bangun nak pergi exercise, tapi setiap kali pun tak jadi, okay, so oleh itu dekat sini I nak share sesuatu benda iaitu apabila kalau ada apa yang telah ada, kalau dalam hati kita ada itu apa, fear itu adalah apa, ketakutan. Kalau ketakutan you nak buat sesuatu, selalunya you akan apa? You akan rasa you tak, apabila you tak pergi ambil action you tak pergi buat benda tu dalam you akan rasa, dalam you punya hati punya itu ketakutan dia akan jadi lagi besar tau. Daripada anak kecil baby akan jadi apa? Jadi dewasa. Dia akan lagi besar. Sampai apabila itu ketakutan semakin besar, you akan you tak akan pergi buat sebab itu benda sudah telah menghalang you, dalam menghalang you pergi buat benda itu. So you akan tundakan you punya, apabila you tunda, apa yang you tunda? You tundakan kejayaan anda saja. Dari tak kira dari segi apalah, dari segi kesihatan ke, daripada segi kita punya bisnes ke, apa ke. Okay, so oleh itu saya rasa hari ini saya rasa saya sangat hebat. Saya rasa saya sendiri sangat best. Sebab apa? Sebab akhirnya hari ini I tak ada bagi I terus ambil tindakan. Apabila macam mana tips nak mengatasikan itu ketakutan dan itu kita punya habit yang selalu procrastinate, panggil procrastinate kan, procrastination itu adalah apabila kita kena ambil tindakan segera sebelum itu ketakutan dia jadi lebih besar. Kita tak sempat besar pun kita sudah ambil tindakan. Sebab apa? Hari ini saya I rasa apabila I pergi itu gym room, I pergi sana awal pagi ni, I pergi gym room, saya naikkan atas itu, panggil apa? Itu yang lari punya itu mesin. Treadmill.
Treadmill. treadmill. I naikkan itu treadmill. Lepas tu sebenarnya I dalam hati I bagi tahu sendiri, okay, mesti nak exercise setengah jam. So apabila I naik, lepas tu I lari. Apabila sampai 7 ke 8 minit I rasa apa? I rasa macam rasa macam hari ini 7-8 minit sudah macam sangat letih, sudah sangat macam tak boleh tahan. I pun rasa macam setengah jam tu adalah tak mungkin lah hari ini sebab rasa macam tak jadilah hari ini setengah jam sebab hari ini adalah hari pertama saja. Dalam hati I sudah fikir macam tu. Hari pertama saja. Hari ini hari pertama saja. So mungkin setengah jam tu adalah terlalu tinggi lah bagi I, itu target lah. So I pun set target yang baru. Jadi 15 minit. Okay. So I pun macam I rasa mungkin I boleh lari sampai 15 minit pun sudah kira sangat adalah satu permulaan lah yang sangat bagus untuk I sendiri lah. At least I ada mula lah. Dalam otak I fikir macam tu. Lepas tu sampai 7-8 minit tu I pun rasa macam tak larat dah. Tapi apabila I rasa mau tak larat, I mesti rasa mau rehat lah, betul. Apabila I rasa mau rehat, tapi I tak dengar suara tu. I munculkan satu suara yang baru dalam hati I cakap apa dah? I cakap I adalah sangat I adalah sangat best. I boleh lagi. I pasti boleh punya. I pasti boleh lagi. Bagi I sendiri lagi 1-2 minit lari lagi baru berhenti. So apabila I lari sampai 1 minit 2 minit lagi, I rasa apa tau? I rasa macam sudah lepas tau. Itu letih sudah lepas tau. Mula-mulanya I rasa macam tak mungkin mau macam sudah tak boleh nak lari lama lagi lah. Tapi I rasa macam ada tenaga lagi, boleh lari lagi tau. Boleh lari lagi sampai boleh lari lama lagi I rasa. So sampai 15 minit akhirnya sudah sampai tau. So apabila 15 minit sudah sampai tau, I pun sepatutnya I sudah capai lah, betul target. Tapi I rasa macam macam 15 minit I pun sudah boleh capai. Kenapa I tak boleh capai lagi? I tak boleh lagi challenge lagi 15 minit lagi, betul. So I pun bagi I challenge lagi. I bagi tahu I sendiri, okay. Tak apa, I tak ada berhenti. I slowkan itu speed saja, daripada 6 lebih I slowkan jadi 5 lebih. Okay. I bagi tahu I sendiri jangan berhenti terus, tapi I slowkan itu kita punya speed supaya I boleh dapat rehat, pulih balik I punya tenaga. Okay, walaupun I lambat tapi I boleh pulih tau dalam 1 minit tak sampai 1 minit I pun rasa I macam sudah okay, I macam fresh balik, I boleh lagi lari. So I pun naikkan itu speed lagi. Pergi 6 lebih 6.3 keep on going dan proses ini repeat. Apabila I letih I slowkan jadi 5 lebih sampai last I memang boleh lari sampai 30 minit tau. Wow. Best Congratulations. Sangat best tau. Itu proses I rasa I rasa apa? I rasa I sangat kuat. I rasa I sangat power tau. Hebatnya. You tahu dalam gym room itu tak ada orang tau. Apa You I buat tau? You seorang saja. I seorang. Okay, so sebab I gym dalam kondo lah, pun tak ramai orang duduk dekat kondo sini. So dulu I fikir mau pergi gym, mau pergi luar sana bayar, tapi I fikir sendiri punya tempat pun ada gym. Okay, so kita start daripada sini dulu lah. So apabila I run sampai 30 minit tau, apa I buat tau? I sendiri pun kagum dengan diri sendiri. I terus bagi I sendiri tepukan tau. I tepuk, betul-betul tepuk, bukan tepuk dalam hati. Betul-betul I physical I tepuk. I kasih I sendiri tepukan. I cakap I sangat best. Okay, so I pun peluk I sendiri, diri sendiri. Tapi I masih dalam atas treadmill lagi tau. I tak berhenti lagi. I turunkan speed jadi 5 lebih tau. I cakap dengan diri sendiri, apatah lagi I cabar lagi 15 minit. So since I sudah sampai 30 minit betul. So I pun fikir selalu orang cakap sampai 30 kita exercise mesti minimum 30 minit, dan pada saat yang 30 minit dia mula burn fat. Okay, so kalau I stop sini, I bazir I punya sebelum ni punya itu
30 minit So I tak mau. I sudah sampai I kena burn sikit betul. I kena burn sikit I punya fat So I naik lagi sampai I bagi I satu challenge lagi sampai 45 minit I lari. So dalam proses itu I pun masih sama ulang 6.3 tapi apabila letih I turun sampai 5 poin lebih. Lepas tu I rehat tak lama. I tak bagi I sendiri rehat lama. I naik balik jadi 5 lebih sampai last akhirnya sampai 44.30 saat. Apa I buat tahu? Lagi 30 saat. So I terus naikkan speed jadi apa? Jadi 7. Yeah. Sebelum ni tak sampai 7 dah. I naik sampai 7, I mau bagi I last punya pump. So I bagi I last punya pump sampai I terus habis 45 minit. So dekat sini so akhirnya saya berjaya. Okay, I rasa apa? I rasa sebenarnya wah I lebih kuat daripada I punya apa yang I ingat tau. Sebenarnya I adalah lebih kuat daripada apa yang I ingat I sendiri boleh capai. Sebenarnya kita jauh lebih kuat daripada apa yang kita ingat, apa yang kita bayangkan dalam hati kita. Sebenarnya dalam kita kena apa? Apabila sebenarnya setiap hari kita apabila kita ada cabaran, kita ada ketakutan, kita mesti ambil tindakan. Dan kita kena sentiasa ingatkan diri sendiri kita adalah orang yang sangat hebat. Kita adalah sangat best. Kita kena menggalakkan diri sendiri. Dalam hati kita kalau apabila munculkan itu belief yang tidak support kita untuk berjaya, kita jangan dengar. Kita jangan terima. Kita kena gantikan itu belief dengan satu belief yang lebih bagus. Okay, satu belief yang boleh sokong kita untuk berjaya sepatutnya. Macam apabila kita buat forever living, kita pun kena macam itu. Okay, dalam ini proses pun satu belajaran kita sendiri. Okay, sebenarnya kita apabila kita rasa mungkin kita tak capai target, mungkin jauh lagi, kita jangan putus asa. Kita kena bagi tahu diri sendiri kita boleh capai. Dan kita jangan berhenti. Kalau kita letih, tak apa, kita boleh slowkan kita punya proses, tapi kita jangan berhenti terus. So apabila kita berhenti terus, so kita nak start balik engine susah. So apabila you memang you boleh tahan, apabila you boleh tahan, you sampai maksimum, you pergi lagi, you rasa sebab sebenarnya you ini macam makan sayur saja. Kacang saja. Kacang saja, macam kacang saja you boleh punya. Okay, so bukan susah pun. Okay, rupa-rupanya I boleh buat. Rupa-rupanya I boleh pergi lagi jauh. So rupa-rupanya I begitu hebat daripada I yang boleh apa yang I bayangkan. So ini adalah kita kena apa? Kena sentiasa macam tu supaya kita boleh jadi orang lebih besar. Okay, kita punya dalaman kita ada sebenarnya kita ada satu saya yang lebih besar dalam kita punya dalaman. Dalaman kita sangat lagi kuat. Ada dia tengah tidur. Kita kena bangunkan dia. Bangunkan saya yang dalam. Awaken the giant within macam Tony Robbins. Okay, so dia cakap apa? Dalam kita punya dalaman tu sebenarnya ada satu saya yang lebih kuat. Kita kena bangunkan dia. So I anggapkan hari ini adalah satu proses yang sangat best dan I dapat belajar daripada ini apa yang I buatlah pagi ini dan I rasa hari ini I tenaga dan hari ini I rasa I boleh I sangat kuat dan I boleh buat benda yang lebih besar sebenarnya. So kita pasti boleh semua dekat sini kita pasti boleh capai apa target. So hari ini kalau you ada apa target yang you rasa masih jauh, jangan berhenti. So kita menunjukkan kita challenge diri kita sendirilah. Okay, capai apa yang kita nak capai tahun ni dan ingat CBM jangan putus asa, ingat EMA jangan putus asa. Okay, kita ada banyak masa lagi, kita pasti boleh. Kita kena naik rock the boat sama-sama. Okay? InsyaAllah. Yes. Bye-bye. Bye. Thank you Kok Sun. Very good. So itulah siapa yang memang still ada fear dia, still rasa macam hesitate rasa nak buat tak nak buat tak nak, was-was.
So pastikan ingat pesan Kok Sun, kita cuba breakthrough, just do it dan insyaAllah kita boleh dapat. Satu, saya nak tambah Kok Sun, bagus sangat untuk those yang memang tak nampak jalan, dia rasa blur bagi saya lah, saya rasa macam kalau dalam bisnes memang kita ambil inisiatif, kita tengok reward. So kita based on rewards, benda tu akan jadi kita punya semangat untuk berjuang. Okay, tengok insentif, tengok trip. Tapi just nak tambah, kalau Kok Sun tadi, kalau untuk exercise, tambahkan apa sebenarnya reward yang kita boleh dapat untuk body kita. Contohnya bila you exercise, you naikkan you punya endorphin you. You naikkan you punya neurotransmitter baik untuk brain. You buka salur darah you. Bila kita exercise, our blood vessel to the brain akan buka, lebih banyak oksigen untuk otak. So lambat nyanyuk, kita akan jadi lebih fresh, kita akan jadi buang segala toksin dari otak. So bila kita letak matlamat kita dengan jelas, biasanya kita akan nampak. So hopefully kita semua boleh dapat lebih banyak manfaat daripada apa yang kita buat everyday supaya kita boleh awaken our giant within. Okay, next sharer saya tengok yang angkat tangan dekat sini, Tio. Okay, silakan Tio. Tak dengar Tio, your voice. Okey, sudah boleh dengar ya. Ya, Baik, pagi Dr. Adiba, pagi semua FPO dekat sini. Baik, memang dah lama tak share dekat sini juga ya. Okey, pertama kali berrasa syukur kerana dapat masuk tapak kaki hari ini dan bersama-sama dengan doktor hari ini. Share dekat tapak kaki ya. Yang tadi tu Kok Sun, sangat baik Kok Sun, cara-cara untuk kita membuat selamat dan kita haruslah berusaha sendiri supaya mendapatkan satu faedah pada diri sendiri dan juga tunjukkan satu teladan kepada orang ramai ya, saudara mara ataupun persekitaran kita. Baik, berdasarkan bila bercakap dengan sukan ni, memang anak I ni memang ahli sukan dan sebagai seorang ayah memang ada satu menjadikan satu pressure sebab sebagai ibu bapa, seperti yang saya sentiasa menasihatkan kepada orang ramai, kita haruslah menjadi teladan kepada anak-anak kita. Kalau kita nak mereka berjaya, kita sendiri perlu juga berjaya. Itu sebabnya sebagai seorang ibu bapa, yang kepada kalangan ibu bapa di sini, kita haruslah jadikan satu teladan. Contohnya jika kita nak anak kita berjaya dalam apa-apa jua bidang, contohnya untuk saya, mereka ni dalam bidang sukan, maka kita juga haruslah ada sifat-sifat yang tidak berputus asa, dan juga sentiasa bersemangat, walaupun ada masanya, ada masanya kita memang rasa kecewa ataupun ada sesuatu yang membimbangkan ataupun mengecewakan kita, tetapi itu adalah salah satu cabaran yang diberi oleh Tuhan. Mana-mana saja, tak kira you agama apa, memang kita ada cabaran seperti itu. Tetapi yang pentingnya pemikiran kita. Pemikiran kita, hati kita, kita haruslah membuat sesuatu yang ikhlas, yang ikhlas dan juga berdasarkan amal-amal yang baik, bukan untuk diri sendiri saja tetapi untuk orang lain juga. Baik, saya nak bagi nak sharekan satu perkongsian saya hari ini, di mana satu peristiwa yang sangat menyedihkan saya berlaku, di mana pada dua minggu lepas saya seorang kawan dekat FB dia ni berasal dari Belanda. Dia ada seorang pelatih jurulatih polo air, polo air, dan memang saya kenal dia dah lama dalam FB, dan kebetulan bulan yang lepas, bulan 8, dia datang ke Malaysia membawa tim-timnya dari Qatar. Dia dari Belanda tapi dia jadi jurulatih di Qatar. So dia membawa tim dia ke Malaysia untuk membuat latihan di sini selama 3 minggu. So saya mengambil kesempatan ini untuk berjumpa dengan dia juga. Berjumpa dia. Dia memang seorang jurulatih dan dia memang fit, memang sihat. Sebab dia bukan seorang jurulatih yang berdiri atas kolam saja, tapi dia juga main. Dia ada seorang Olympian goalkeeper, goalkeeper polo air. Bila saya jumpa dia memang badan besar. Kalau anda ada FBI atau IGI, nampaklah saya post gambar bersama dia. Dia memang tinggi.
Dia memang tinggi, okey, dan besar badan, okey, dan memang sihat, okey, memang fit, okey. Dan pada satu hari bila saya jumpa dia bercakap dengan saya. Dia kata, "Tio, you ada buat satu business yang macam spider web ke?" Dia kata spider web. Kalau dia kata spider web, saya tahu dia nak cakap apa sebab kita punya networking, okey, networking marketing ni maksud dia. So bila dia cakap macam tu, saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan dia, okey, product forever. Okay, product apa? Saya kata, ya, saya memang ada buat multi level marketing, okay, memang networking marketing, okay, dan saya tanya dia, you ada buat ke? Pernah buat? Dia kata dia pernah. Dia pernah buat satu company, tapi dia lupa apa company, tetapi masalah dengan company ni, yang upline dia sudah buat dia jadi ahli, dia tak ada bagi apa-apa maklumat. Okay, so aku tak apa. Nanti saya share dengan you. Okay, saya share dengan you marketing plan kita semua tu. Okay, dia ada seorang yang sangat straightforward. Dia kata, I don't want to waste time. I'm a straightforward guy. You bagi tahu apa yang boleh saya buat. Bila saya tunjukkan dengan dia aloe vera kita dengan jangan halal, chop halal semua tu, dia kata, oh, ni memang baik sebab ni dekat kata ni semuanya, okay, nak tengok yang chop halal tu. Kita punya chop halal international. Okay, dia kata memang baik. Okay, tetapi satu masalah saja sebab dia ni ada bisnes, di Qatar, juga ada bisnes di Filipin. Sebab dia ada isteri dia ada di Filipin juga, dia ada buat banyak bisnes. Okay, dia kata macam ni, dia kata tak apa Tio. Okay, biar saya uruskan perniagaan saya dulu. Nanti baru I melanjutkan perbincangan kita nanti. Okey lah, tak apa. Okey, saya katakan tak apa. Asalkan you faham kita punya marketing plan ni dan kita boleh berniaga dalam 170 negara satu dunia. Dan Qatar pun kita ada office dekat sana. Okey, so lepas tu dia pun nak balik ke Qatar pada akhir bulan Ogos tu. Okey, baik. Perkara yang menyedihkan ini berlaku apabila seminggu selepas dia balik ke Qatar. Tiba-tiba saya mendapat berita bahawa dia sudah meninggal dunia. Okey, kenapa? Kita tanya, saya ada buat panggilan, tanya Qatar, okey, adalah kawan-kawan dia kata dia heart attack. Okey, heart attack. Tapi dia memang sihat. Kita nampak tadi luaran, kita nampak sihat. Okey, tetapi mungkin doktor nanti boleh beritahu penerangan lah. Okey, dari luaran kita nampak dia sihat. Mungkin dia juga menjalankan aktiviti fizikal, tetapi kita tak tahu apakah masalah-masalah yang lain tu yang menyebabkan masalah sakit jantung itu, okey, heart attack. Okey, so sungguh malangnya di sini saya kehilangan seorang kawan. Okey, kehilangan seorang kawan. Dia baru umur 65 tahun, dan bila saya berjumpa dengan dia, dia kata saya nak hidup sampai umur 160 tahun. Dia sangat yakin. Dia kata, I want to live until 65 years old. Who say cannot? I will be the first human who stay until 160 years old. Okay, memang dia memang kita nampak dia punya semangat tu memang ada. Okay, tetapi sangat-sangat sedih. Okay, dia sudah meninggalkan dunia ini. Okay, dan kita doakan yang terbaik untuk dia. Okay, dan di sini apa yang saya nak pesan ialah kita memang tolong. Okay, kita memang tolong. Okay, dari segi kesihatan, okay, dari segi apa-apa, kita memang tolong. Tetapi yang nak terima atau tak terima tu bergantung kepada orang lain. Okay, yang pentingnya keikhlasan kita. Okay, memang saya ada share kepada ramai-ramai prospek saya. Ada yang terus terima, ada yang kata tunggu dulu, ada yang nak tengok-tengok. Memang kita ada banyak. Saya yakin, okay, saudara-saudari memang ada prospek seperti macam tu. Tetapi yang pentingnya, okay, seperti kita nak jadikan teladan kepada anak-anak kita ni, kita mesti ada satu hati yang ikhlas untuk kebaikan orang-orang di sekeliling kita. Itu yang sangat penting. Okay, baik. Itu sahaja sharing saya hari ini. Balik kepada doktor. Bye. Okay, thank you Tio. So very sad story ya. That's why saya selalu cakap just because you are not sick doesn't mean you are healthy. Kan, so just kena fikir tu betul-betul. Sebab sihat tu is actually dalaman dan juga luaran. So this is actually the best platform untuk kita betul-betul jaga dalaman dan luaran kita. Thank you Tio. It's actually tadi saya janji saya nak sharing sikit 15 minit terakhir. So
kalau boleh sebab kita ada 2 orang yang angkat tangan, kalau boleh seminit seorang lah, Azrul dengan Sifu Alex dalam 11 suku ke, saya nak share sikit lah slide untuk tips hari ni. So silakan Azrul, lepas tu maybe Alex boleh share. Okay Azrul. Alright, it's my turn, Dr. Adiba. Thank you so much. Nice to meet you, Dr. Adiba. Nice to meet Selamat pagi semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat segala-galanya. Semoga kita pagi ni sihat-sihat, baik-baik dan juga kita diberi kata orang tu kesihatan yang luar biasa. Alright. So first of all, I just would like to express my gratitude, my thankful ya Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ni kita bangun lagi, kita dapat bernafas, kita dapat tengok matahari terbit, kita dapat buat sarapan, kita dapat minum air, kita dapat dengar ke ni? Kenapa tiba-tiba Dr. Adiba stop? Dengar, yes. Hello? Dengar. So everyone can hear me? Yes. Apa suddenly stop ni? Azrul, dengar Azrul. Azrul, hello? You all dengar tak? Dengar ke suara saya? Putus Azrul terputus. Okey, tak apa. Kita proceed dengan Alex dulu. Alex. Good morning everybody. Selamat pagi semua. Good morning doktor. Okay, so first of all, okay. So I dengar ramai orang hari ni sharing sangat bagus, betul tak? Okay. So actually kalau boleh kalau you orang nak dengar doktor punya sharing okay, kita akan let doktor sharing for one special talk in next month, okay? Okay. So first of all, okay, sebab apa 15 minit tak cukup punya, okay. But before that, I want to say thank you to Tuhan sebab apa? Sebab berkati kita semua sihat-sihat, selalu happy dan yang paling penting okay, kita dapat grouping bersama. Okay, memanglah orang kata okay, yang paling penting how to say, kadang-kadang kita tengah fikir apa yang kita nak bangun lepas bangun daripada tidur ke, what we should do, correct or not? So actually I nak share satu. Yesterday saya ada sharing dalam English sampai actually buku ini I sudah beli dekat 35 tahun. Okay, learn to power think. Okay, actually buku ini ada connecting dengan pelbagai inspirasi dalam kita brainwash ataupun kita brain power. Okay, kadang-kadang ramai orang suka beli buku how to become a millionaire or how to boost up your money in your account. But bagi saya, I lebih suka learn to power think. Actually benda ni, information dalam buku ini actually sama dengan apa yang kita belajar ataupun yang diberi oleh Sifu setiap kali dia sharing dengan kami. Okay, but how to say, kadang-kadang ramai orang fikir kita tengok, kita tak belajar, kita tak guna. I baca buku ini pun sudah 35 tahun pun kadang-kadang orang kata apa, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak ingat. Tetapi when I see this book, it's already remind me, okay, buku ini dengan Sifu, dia cakap apa yang kita buat hari ini, apa yang kita lakukan ini, semua bukan datang daripada orang lain, adalah datang daripada diri sendiri. Contoh macam Pokson tadi dia ada buat exercise, betul tak? I pun baru sign up gym dengan my wife, okay. Actually, I ada orang yang sangat malas. So, I isteri kata, okay, Koi cakap apa, okay, you teman I pergi gym, okay, I pun ikut dia pergi gym. Okay, lepas pergi gym kita nak buat bayaran, betul tak? Oh, okay, kita pun tengok itu orang introduce, okay, now you walk in, okay, you bayar. Lepas tu I ingat saya walk in, I isteri kata nak pergi gym, betul tak? I ingat dia sign up 1 bulan. Lepas tu you tahu tak apa terjadi? Okay, you sign up 1 bulan, I teman Koi sepatut dia sign up, tetapi I yang kena sign up dengan dia, so we are sign up for 1 month punya package lah, okay. So what happened, actually of course lah, sudah lama tak pergi gym, betul tak? Okay, thank you kepada Celine juga sebab Celine selalu brainwash tau. Dia punya awal brainwash very strong, okay. But come back to this point. So bila kita first day pergi ke gym, of course lah, itu coach akan kata you buat 5 kali. Oh, you tahu kan? Ada sejenis orang dulu I fikir I pernah buat exercise, I rasa I boleh buat pergi kepada maximum lah for about 10 to 15, tapi sampai 8 saja I sudah kata stop. You know why? Memang tak boleh pergi because what? Because kita lama tak exercise. Sometimes kita ingat kita terhebat. Kadang-kadang I nak bring this story out. You know why? Bila kita sudah
ada pengalaman itu, kalau kita tak guna, tak menandakan kita masih ada itu inspirasi ataupun aura yang boleh digunakan kepada orang lain. Contoh, kita pernah buat ini. Okey, mungkin kita kena buat sit up, dulu kita boleh buat 50 kali, 100 kali, tetapi bila lama kita tak buat, bila kita nak buat pun, kita kena take time. Contoh, Sifu selalu cakap, oh CBM you pernah buat, tetapi setengah orang kata, oh bulan ni saya tak dapat kerja because time is sudah tak cukup untuk I. Don't say this word. Because what? Sebab kita tak tahu apa yang berlaku besok. Bagi I, kita kena full swing. So, I pun kata stop. Tetapi itu coach beritahu saya, you can. Dia dekat tepi saya kata, you try. Okay, I try. Akhirnya, I boleh finish dalam 12. Okay, for 5 round. So, what I want to bring it out because what? Because orang yang takutkan kita sendiri, yang selalu bagi negatif, bukan orang lain tahu. Orang bagi negatif, kita nak dengar, tak nak dengar. Kadang-kadang you pun tak dengar. Tetapi yang brainwash sendiri adalah kita punya kita punya evil dekat sebelah kita. Sebab manusia ada baik ada jahat dalam diri sendiri, betul. That's why kita brain sangat besar. That's why I suka berkelompok dengan orang yang selalu positif. What I want to share that out is sangat penting. Kita kena push out us to the maximize based on kita punya intelligence, kita punya inspired, kita punya intelligent ataupun kita punya performance. Jangan bergantung pada orang, bergantung pada diri sendiri. Because what? Because orang yang paling pandai dalam dunia bukan komputer, bukan benda lain, sebab komputer pun dicipta oleh kita. Actually kita adalah yang paling pandai. Dan yang paling penting adalah kita brain adalah fakta utama, dia lebih hebat daripada AI. Sebab ramai orang kata sekarang AI keluar, takut, tak perlu takut. You are the designer for the AI. So I believe you will be the next chairman bonus and eager manager. Then the Tio yang tadi kata, orang itu I pun pernah jumpa dengan dia dan saya pun ada beritahu dia memang ada. Tetapi what to say, fate is like that. You cannot do anything. That's why don't wait until sampai benda yang tak bagus berlaku, you orang baru sedar kesedaran. Sebab semalam Sifu pun ada mention something, kita buat apa yang terbaik bukan untuk diri kita. Kita perlu tunjuk teladan bukan saja untuk kita tetapi untuk ibu bapa kita, anak kita. Sebab jangan tunggu sampai mereka tak ada, you baru menghargai setiap detik bersama dengan mereka, ataupun you selalu cakap dengan anak you, yes, you can, but adakah anda tunjuk teladan yang bagus? Bagi saya bukan nak tunjuk kepada orang, tetapi saya nak tunjuk kepada orang yang bawa kita ke dunia ini dan orang yang kami bawa ke dunia ini. Because what? Because kita nak bagi yang terbaik. Okay, so like I say, sama juga dengan FBO yang kita bawa masuk. Contoh bila kita sponsor pelbagai leader, pelbagai orang, pelbagai downline. Okay, apa yang kita nak pada diorang? Kejayaan mereka, okay, kita paling happy bukan dia dapat wang berapa. Paling penting gila dia punya kejayaan. Yang paling penting, okay, jangan hanya fikir leader dekat sini, nak wang saja. No. I nak beritahu, saya 16 tahun dalam FBO, setiap leader sini memang sayang you orang lebih daripada apa yang you dengar hari ini. Okay, yang paling penting, okay, so kita bersyukur semua masih boleh dan kita go for eager manager and chairman bonus. Okay, so let's rock the boat. So that's all from me. I pass back to doktor. So kalau you orang nak slot doktor untuk extra talk boleh. Senang saja you orang tekan 9 dan nanti saya minta dengan doktor. Dengan Sifu okay. Pandailah you Alex. Okay, bye. Okay, thank you Alex. Patutlah tak jawab I call tadi yang 5 kali dia tak answer my call. Pergi gym. Okay, thank you. So, it's very good sharing. Betul Alex, tak ada orang yang boleh ubah diri kita, cuma diri kita sendiri. And sometimes kita asyik nak ucap terima kasih je pada orang lain. Tapi kita lupa nak ucap terima kasih kepada orang yang terpenting sekali. Say thank you to ourselves. Okay, terima kasih diri aku sebab dah selama ni bersama-sama dengan aku. So, say thank you to yourself. Dan bagi ucapan-ucapan pada diri sendiri dan you all akan dapat kejayaan. Ui, banyak dah nombor 9 ni, risau dah I tengok. Okay, so thank you Alex. Saya rasa saya ambil masa dalam 10 minit untuk just share something lah nanti Azrul share next week Kalau ada ni, you share next week Saya share dulu my slide sikit lah. Hopefully boleh bagi manfaat untuk semua. Sekejap Okay. Boleh nampak Alex, boleh nampak tak slide?
Kan? Okey, boleh. Okey, hi Bel. Oh, baru nampak Bel tadi. Okey. So, saya share sekejap saja, sikit saja slide ni sebab saya just nak bagi sebagai bukan motivasi untuk siapa-siapa, bukannya info untuk siapa-siapa tapi untuk diri saya sebab saya pun masih belajar juga sebenarnya. So, saya just nak anda tengok gambar-gambar yang saya nak tunjuk lepas ni, ada 2-3 gambar. Apa perasaan you all bila tengok gambar-gambar ni semua? Tetapi saya nak supaya you all imagine bila semua ni berlaku dekat depan mata. Okey. Pernah tengok tak? Orang yang busung orang yang ada masalah busung yang memang dah dalam very critical sampai kuning pernah tengok tak? Pernah tengok tak apa kita rasa kalau bila even kita tengok video-video pun takut kan? Tapi just imagine kalau benda ni berlaku depan mata kita. Tiba-tiba doktor bawa keluar, oh isteri tuan ada masalah ketumbuhan contohnya. Apa perasaan kita? Boleh bayang tak? Macam mana kita rasa kalau doktor bagi tahu ayah awak ada masalah kanser usus contohnya. Ataupun kawan baik awak ni dah ada masalah polips dah jadi kanser contohnya. Apa perasaan kita tengok gambar-gambar ni pun kita dah rasa ni, tapi cuba bayangkan kalau orang di sekeliling kita ada benda-benda ni. Diabetic foot, kaki, ulcer, very bad cellulitis, edema, masalah buah pinggang dan sebagainya. So apa kita rasa kita kadang-kadang mungkin rasa kesian, betul tak? Kita rasa simpati, rasa nak bantu. Ya Allah, kesiannya tengok orang keliling kita. Betul tak? Rasa macam nak tolong. Kadang-kadang ada juga orang rasa nak marah. Itulah aku dah cakap dulu. Tak ikut. Ada juga rasa nak marah. Rasa benci pun ada. Kadang-kadang tu dah menyampah bagi tahu banyak kali pun tak dengar. Padan muka. Kadang-kadang kan mungkin ada yang rasa gitu. Tapi kebanyakannya memang kita rasa kesian. Betul? Rasa kesian, rasa simpati walaupun orang tu bukan darah daging kita. Okay. So saya nak anda sedar bahawa whatever feeling macam Tio cakap tadi memang kita rasa kesian, kita rasa nak bantu tapi masa tu, timing dan rezeki untuk sihat tu sebenarnya Allah. Tuhan dah tentukan rezeki untuk sihat tu. Okay, you all dengar apa yang Muniba cakap. Live in a world where you will be questioned for being nice. We live in a world where you will be questioned for being kind, but they will never judge you or question you for being cruel. Don't let these people teach you to hate. Be kind anyway. So, saya letak video ni sebab kadang-kadang tujuan kita, kesian, kita nak tolong dia. Betul tak? Kesian sangat. Kita nak tolong dia, bantu. Ya Allah, gunalah ni. This is a very good product. This is a very good pemakanan. Betulkan balik sel-sel dalam badan kita. Kita nak bantu. Tapi kadang-kadang orang nampak, alah nak jual je tu. Dia tu, alah kan? So, biawak-biawak yang keliling kita ni yang bagi kata-kata yang demotivate kita. So, jangan pandang, jangan dengar. Dengar boleh, tetapi jangan letak dekat hati. Senyum je. Okay, just be kind anyway. For whatever happen, kita kesian, kita nak tolong. Tapi akan ada orang-orang yang memang belum sampai lagi rezeki dia. So just terima hakikat. Jangan frust, jangan frust. Okay, satu video yang saya pernah share juga dalam grup yang lepas. Today, cancer causes 1 in every 7 deaths worldwide. But how does cancer start? And what is being done to combat it? Our bodies contain trillions of highly specialized cells, and each carries genes responsible for regulating cell growth and division. But when a genetic change disrupts this process, cells begin to grow and divide uncontrollably, thereby becoming cancer. The genetic changes that cause cancer usually happen in 3 types of genes: proto-oncogenes, which signal a cell to grow and divide; tumor suppressor genes, which signal a cell to stop dividing; and DNA repair genes, which preserve and maintain genetic codes. Changes in these genes lead to abnormal cell growth, resulting in masses of tissues called tumors. Tumors may be benign, meaning that they remain in one area, or malignant, which means that they are capable of spreading. Through a process called metastasis, a malignant tumor's cells will eventually break off.
travel throughout the body, and begin forming tumors in other regions. When this happens, the cancer has become metastatic and is most dangerous. The cause of cancer is still a mystery. Inherited traits may be behind some of the genetic changes that lead to the formation of cancerous cells, and so might environmental exposures, such as excessive radiation from the sun or chemicals in cigarette smoke. In the United States today, roughly 1/3 of all people will eventually develop cancer. Of the over 100 different types of cancer, breast cancer is currently the most prevalent type, and lung cancer causes the most deaths. But our ability to fight cancer is improving. Since just the 1990s, cancer mortality rates have dropped more than 26% in the US, and more than 2 million lives have been saved. Okey, saya tunjuk separuh video ni, nanti you boleh cari. Sebenarnya saya nak tunjuk ni ada dua moral of the story dalam video ni. Yang pertama, kalau kebanyakan teaching dulu kita kata kanser ni memang berasal daripada genetik. Maknanya, oh mak aku ada kanser, aku pun mungkin akan dapat kanser. Ayah aku ada kanser, mungkin aku pun ada kanser. Yes, ada kebenarannya di situ. Tetapi sebenarnya kanser ni dia multifaktorial dan lifestyle kita. So that's why saya letak moral of the story yang pertama adalah betulkan lifestyle kita. So this is actually a very good environment kita dalam platform ini. Kita dah ada a very good vibes dalam environment kita ni. Orang yang sama same level of thinking, positive thinking, dan orang yang memang kita boleh depends on a very good pemakanan, nutrisi, products yang bagus dan cara hidup yang bagus. So walaupun genetik tu ada, tetapi bila kita tukar lifestyle, cara hidup kita, stress level dan sebagainya, insya-Allah genetik gene cancer tu dia akan dormant, dia tak akan keluar. Tapi kalau dah ada juga, insya-Allah kita ada cara dari segi pemakanan dan sebagainya untuk bantu. Moral of the story number 1. Moral of the story number 2 adalah kalau you all perasan tadi, bila kita tengok sel kanser yang dia dah merebak tu, dia panggil metastasis. Sel kanser yang dah merebak tu, dia seakan-akan kita punya thinking kita. So kalau kita duduk dalam satu suasana pemikiran yang negatif, orang sekeliling pun negatif, banyak sangat bawang-bawang duk bercakap, dia akan jadi kanser dalam badan kita, pemikiran kita, dan dia akan merebak. So benda ni kalau boleh kita cuba elakkan daripada awal supaya dia tak akan menjadi metastasis ataupun kanser yang merebak ke seluruh badan kita. Okay, so this is a very good analogy lah bagi saya. Kita nampak macam mana pergerakan sel-sel tu. Video ni you boleh cari dalam YouTube. So ada beberapa banyak sebenarnya kertas-kertas kajian kalau siapa yang memang suka membaca artikel jurnal special nutrients memang boleh turn off cancer cells, dan benda inilah sebenarnya yang ramai orang dia tak perasan, yang kita ni memang dah duduk, kita dah berenang dalam lautan nikmat ni. Ada orang dia tak sedar, duk cari lagi benda lain, duk makan lagi benda lain, duk balut-balut lagi badan dengan benda lain. Alah Allah, ya Allah, pelik kan tengok So saya nak semua yang ada dekat sini 274 orang ni sedar bahawa kita dah ada something yang memang the best. Tak payah nak intai-intai suka dengar Cikgu Ayu, siapa yang present baru ni tak payah nak intai-intai benda lain lagi, tak payah nak habiskan duit beribu-riban beli benda lain lagi. Tahu yang kita dah ada satu produk yang terbaik, satu company yang memang support, kita ada scientific panel, kita ada research yang memang dah kita buat, toxicologist yang memang produce dengar baru ni use present the very good scientific panel yang backup kita punya produk. So why not kita maximize kan. Okay, dan memang senang sebenarnya kemoterapi, banyak sangat ubat-ubatan dekat luar yang memang boleh bunuh cancer cell tu. Tapi sedar ataupun tidak, dia bunuh cancer cell, bunuh juga sel-sel di sekeliling. Apa yang kita nak adalah supaya kita matikan cancer cell, tetapi sel lain tu hidup dan kita make sure patient tu ataupun pesakit tu selamat.
Yang ni yang payah nak buat. Dan benda inilah yang kita ada di mana produk yang terbaik ni, produk yang kita ambil dalam program ni dengan cara betul lah. Dengan cara pemakanan yang betul, dengan cara rejim yang betul, dia dah boleh buat 2 kerja dalam satu. Dia boleh buat 2 kerja dalam satu, boleh bunuh sel kanser dan dia boleh pastikan pesakit tu selamat. Boleh remove toksin, boleh kill the cancer cells or kita remove the cancer cells dan juga akan bagi the best nutrition untuk cells untuk healing and recovery. Kena sedar ni sebab benda ni kena ada ilmu. So sekelas-kelas produk, okay, artikel yang kita ada, make sure kita tahu. Dan saya suka sangat short video ni dalam TikTok ni, boleh cari tak ramai yang sedar peluang ataupun nikmat yang sangat awesome. What's wrong, Teach? I've been waiting on this day for my entire life. I thought I'd feel different. I heard this story about a fish. He swims up to this older fish and says, I'm trying to find this thing they call the ocean. The ocean, says the older fish. That's what you're in right now. This, says the young fish, this is water. What I want is the ocean. See you tomorrow. Okay. So, kena sedar yang kita memang dah berada dalam lautan nikmat. What's wrong? Okay. So, saya nak share ada beberapa tips, ada 2-3 minit lagi ni, untuk kita dapat the maximum quality of life. So, cuba saya pun memang masih cuba untuk try amalkan semua benda yang saya akan share ni, tapi hopefully kita boleh sama-sama dapat ilmu. Okay. Number 1, amalkan shield. Shield, kita punya armor untuk protect tu, amalkan shield. This is actually the acronym ataupun mnemonics. Yang pertama, kita amalkan cara tidur yang terbaik. Okay, cukup tidur, bukan tidur lewat malam, bukan tak cukup deep sleep, cukup tidur. Shield, nombor 1 S. Nombor 2, handle stress. Handle stress dengan baik. Ni penting untuk kita dapat quality of life yang maksimum. Nombor 3, interaction. Pastikan kita ada interaction, jangan lone ranger, seorang-seorang diri sangat. Me time tu boleh, tapi yang penting kita ada interaction, safe relationship, a positive relationship dan benda ni akan bantu. E is exercise. Penting tak semestinya pergi gym. Kalau boleh pergi gym macam Alex, Lynn, lagi bagus. Tapi kalau you all just buat simple, make sure 10,000 steps a day, tu pun dah bagus dah. Exercise. Learn new things. This is very important. Kadang-kadang kita terlupa yang otak kita ni perlukan benda baru sebab dia nak create a new pathway. Kalau kita belajar benda baru, dia akan ada neurons yang baru, sel-sel otak yang baru yang akan terbina. Jadi dia akan melambatkan proses penuaan Alzheimer dan sebagainya. So learn new things every day. As simple as benda kecil. Tanya anak kalau tak faham, macam mana adik tolong ajar Umi macam mana nak edit video. Simple-simple je. Learn new things. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 6 is diet. So diet walaupun dia the last one tapi dia the biggest portion. 80% daripada diet, yang the others SHIEL adalah 20%. So take care of our diet dan insyaAllah dia akan bagi kesihatan yang terbaik. Okay, and then the last part saya just nak share adalah we need to rewire our brain. Sebab bila kita sentiasa rewire otak kita, dia akan pastikan brain kita antara organ yang paling berharga ni, dia akan dapat bertahan dengan lebih lama. Sebab bila dah brain dead, tak ada, habis dia punya, kita tengok ECG tu dah dah senyap tu maknanya dah brain dead. So macam mana nak rewire, kita kena buat ni. Setiap pagi bangun awal pagi, cuba. Okay, bila bangun pagi tu, kita pergi kat bilik air, kalau boleh kita tukar kita punya tangan berus gigi kita. Katakanlah saya kidal, saya memang akan tend to berus gigi dengan tangan kiri lah kan. Jadi every day bila saya pergi toilet, saya nak cuci, nak berus gigi, saya akan tukar, saya akan guna tangan kanan. So mulai daripada esok, you all buat bangun pagi, every morning, tukar kalau you right handed, cuba guna tangan kiri every day sebab benda ni akan rewire the brain. Okay, nombor 3, tengok cermin Pandang cermin, tengok mata dengan mata. Tengok mata kita sendiri dekat cermin. Sebab kajian menunjukkan kalau orang yang ada masalah depression, anxiety, dia sedih, murung, dia tak boleh tengok diri dia sendiri.
dia akan menyampah dengan diri dia. Dia tak boleh tengok, dia akan marah. So tengok dekat cermin mata kita dan katakan I love you 10 kali. Boleh tak? Cuba. I love you, I love you, I love you. Kata dengan penuh perasaan dan benda tu akan jadi. Mula-mula tak akan rasa tau. Lama kelamaan, the feelings tu akan datang. So insyaAllah you akan lebih menyayangi diri dan you tak akan buat benda-benda mengarut tu. Okay, and then last kali, this is very powerful. Kita cuba, dia panggil exaggerate breathing. Maknanya kita bernafas dengan cara deep inhalation and then kita release. Okay, kita tak pernah bernafas gitu, jarang Tapi setiap pagi kita nak cuba rewire ni, kita bernafas dengan cara yang deep inhalation. Contoh, either dengan mulut, dengan hidung ataupun dengan mulut. Deep inhalation. You inhale and then you release. Inhale, you release. Sebab kita nak the maximum oxygen through the nose kalau boleh masuk ke brain and then terus akan trigger kita punya aktiviti kita every day. So buat setiap pagi dalam 20-25 kali dan insyaAllah you akan rasa kesannya bila kita dah ada wiring yang baru dekat brain kita. Kita akan jadi lebih cergas, kita akan jadi lebih positif dan kita akan dapat minda yang lebih clear. Okay, nampak jalan tu nak tuju ke mana. So the last slide saya nak tunjuk dekat sini adalah pesanan you dengar pesanan ni. What's one lesson you never want me to forget? That when a door closes, a window opens. And it's really true. And don't focus on the closed door, but look for the window. Okay, kan? Very powerful. Jangan duk asyik tengok dekat jendela, jangan duk asyik tengok dekat pintu yang tutup je. Alah, banyaknya, murahnya dekat Shopee, murahnya dekat Lazada. Alah, orang ni dah reject, orang tu dah tak nak. So, jangan fokus dekat pintu yang dah tertutup tu. Tengok tingkap-tingkap mana yang terbuka dan insyaAllah rezeki kita tu ada dekat situ. So, saya rasa tu saja kot untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Hopefully kita boleh jumpa dalam next meeting dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Sifu, pada Simo yang bagi opportunity untuk saya host pagi ni dan mudah-mudahan kita dapat jumpa next time. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye. Yes, no limit. Go, go, go. Yes, hari kita ni nak buat. No limit. No limit dia, tak ada limit.